persediaan dalam menghadapi musim tengkujuh adalah penting bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini. Ini berikutan hampir ke semua negeri di semenanjung Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak bakal berhadapan dengan keadaan cuaca yang tidak menentu sehingga tahun hadapan. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, monsun timur laut lazimnya akan bermula pada bulan November dan akan berakhir pada Mac 2023. Malaysia juga dijangka akan mengalami keadaan hujan turun pada paras purata 100 mm hingga 400 mm melibatkan negeri Sabah serta Labuan menjelang Disember nanti. Biarpun telah banyak amaran dikeluarkan bagi membuat persediaan awal bagi menghadapi bencana, namun masih ada segelintir dalam kalangan kita yang tidak peka dan tidak mengambil tindakan yang sewajarnya sebelum berlakunya musim hujan. Jabatan Perhutanan Negeri Selangor JPNS juga telah mengeluarkan notis memaklumkan 5 taman ekorimba di Selangor telah ditutup dan orang awam juga dinasihatkan untuk tidak berkunjung ke kawasan seperti air terjun, laut serta kawasan tinggi. Kurangnya persiapan dan persediaan dari segi keselamatan diri sendiri dan keluarga boleh mengakibatkan pelbagai kecederaan dan kemalangan. Persoalannya, sejauh manakah kesedaran rakyat Malaysia dalam mengambil tahu tentang isu ini? Apakah tindakan yang sepatutnya harus mereka lakukan dalam membuat persediaan awal sebelum berlakunya bencana alam? Okey, itu laporan daripada Tasha yang mana kita perlu membuka mata dan juga membuka minda kita untuk hari ini. Kita ambil tahu segala-galanya, bukan sahaja bila berlakunya bencana tu Farin, tetapi kita selalu cakna berita-berita semasa, apa sahaja di map Malaysia dan sebagainya untuk kita lebih tahu bila agaknya kita dekat dengan bencana tu. Baik, dan hari ini tetamu kita sangat-sangat hebat, penuh pengalaman dan penuh tips dan juga perkongsian bersama dengan anda. Kita mulakan bersama dengan Yang Setia Penerokanan Pesuruhjaya Bomba Sayani Saidun yang merupakan pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah. Terima kasih Puan Sayani bersama kita pada hari ini. Ya, sama-sama. Jauh daripada Kedah. Jauh daripada Kedah. Terima kasih. Tapi saya kira Kedah tu yang sebenarnya yang selalu bersiap siaganya lebih. Banyak kes berlaku di Kedah. Puan dah memaklumkan banyak kes berlaku. Kita pasti di mana-mana sahaja boleh berlakunya bencana. Kita nak tahu juga untuk permulaan ini kan, apa sebenarnya yang kita boleh kaitkan. Kalau bencana tu apa yang akan jadi selain daripada kalau kita tahu bencana banjir je. Tapi apa lagi selainnya? Okey, sebenarnya bila kita bercakap tentang bencana, dari segi mekanisme pengurusan bencana itu sendiri macam mana. Sebab bencana itu bukan kita hanya fokus kepada bencana seperti banjir, bencana seperti kebakaran, bencana tanah runtuh. Dia bila kita katakan bencana itu dia melibatkan skala yang besar, yang melibatkan kehilangan harta benda yang besar dan kehilangan nyawa yang jumlah yang ramai lah, yang banyak lah. Jadi kalau untuk kita bercakap tentang bencana, bila kita nak kategorikan bencana itu seperti mana, di negara kita pengurusan bencana diletakkan di bawah Majlis Keselamatan Negara, di mana kita boleh tahu kalau bencana itu hanya di peringkat daerah sahaja, dia punya pengurusan bencana itu di bawah JPBD, Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah, yang mana akan dipengerusikan oleh pihak DO dan ahli-ahlinya nanti akan di bawah agensi-agensi. Bila peringkat skala lebih besar lagi, dia akan pergi kepada peringkat Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri pula, negeri, yang itu dia akan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk SS sendirilah. Dan bila kita tahu skala yang besar, dia akan pergi kepada peringkat pusat lah. Dari peringkat pusat, Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Pusat akan dipengerusikan oleh Yang Berhormat kita punya Perdana Menteri sendiri. So daripada bencana itulah kita tengok contoh-contoh bencana ni. Bila kita nak kata isytiharkan bencana, kita ada, kalau saya daripada Kedah, pengalaman saya sendiri kan, tahun lepas 2 tahun berturut-turut, tahun 2021 Ogos, kami mengalami bencana yang besar terjadi kepala air yang melibatkan kematian 6 orang. Setahun ini, hampir 1 tahun kemudian, bencana kepala air sekali lagi di Kampung Iboy, Baling. Pada masa yang sama, kalau kita tengok bencana di negara kita tengok ada di peringkat negeri nasional, kita tengok kan berlakunya kalau ribut Great, gempa bumi di Sabah yang melibatkan Gunung Kinabalu dengan ramai pendaki yang cedera, meninggal kan. Itu antara tahap-tahap bencana yang ada di negara kita. Termasuk yang terkini, kita ada 2 tahun kita COVID,
Itu pun kita iktirafkan sebagai bencana. Dan juga kalau kita tengok 2014 bencana paling besar negara kita, banjir besar, yang mana hampir keseluruhan Semenanjung dan di Sabah Sarawak pun terjejas dengan bencana banjir lah. Jadi preparation kita lah. Bila sebut pasal bencana, memang orang tahu bencana, tapi setakat mana kita buat persediaan, preparation kita sendiri. Sebab kita kena tahu kita punya surrounding, tempat tinggal kita bagaimana. Jadi kena pasti risiko yang ada di sekeliling kita tu. Okey, baik Puan. Minta masih mencelah, tapi bagi tempat yang mungkin dah biasa, dah dijangka, itu sesuatu persediaan yang mungkin lebih rapi harus dilakukan. Tapi yang kita juga tak lupakan bagi mereka yang kawasan-kawasan dilanda banjir kilat, yang mungkin sesuatu yang baru, tak bersedia dan sebagainya. Okey, jadi berbicara mengenai persediaan itu tadi. Sebenarnya bagaimana kita boleh bersedia di dalam apa jua keadaan? Okey, kalau kita ni iklim dia khatulistiwa ni, kita banyak hujan kan. Kita banyak hujan. Jadi kalau kita Jabatan Meteor ataupun meteorologi kita keluarkan amaran, biasanya jumlah hujannya banyak bila kita masuk MTL, musim timur laut. Sekarang ni kita berada di bulan Oktober, kita masih lagi peralihan. Musim peralihan sebelum kita sampai ke MTL, musim timur laut. Tetapi kita punya negara kita, musim peralihan ni pun kadar hujannya tinggi. Di setengah tempat kadar hujan yang tinggi, setengah tempat dia punya mungkin kadar hujannya berkurang. Jadi kita punya trend banjir di negara kita ni ada banjir kilat dan juga ada banjir monsun. Kalau kita banjir kilat tu kalau musim-musim hujan yang tidak disertai oleh paras air yang tinggi, kita punya tanda aras tu kita kena tengok di samping laporan yang dikeluarkan oleh METS, Jabatan dan juga Jabatan Pengairan dan juga Saliran. Contohnya kita kena alert. Kalau di bawah METS, dia akan maklumkan tentang jumlah hujan, taburan hujan bagaimana. Kemudian kenaikan paras air sungai. Kalau hujan yang lebat di hulu, paras air sungai setengah itu akan meningkat. Bagi kawasan-kawasan yang rendah, kemungkinan akan terjejas dengan banjir. Yang kalau macam ni, kadang-kadang banjir lebih kepada banjir kilat. Air itu akan lalu daripada hulu ke hilir dia sekejap saja. Tetapi kalau kata di kawasan-kawasan bandar, banjir kilat kadang-kadang disebabkan masalah penyelenggaraan saliran tu agak tidak diselenggara dengan begitu baiklah. Jadi sumbat tu menyebabkan berlaku takungan air, itu banjir kilat kan. Dan juga yang bila banjir monsun ni, dia akan pertembungan antara jumlah hujan yang banyak, kita pergi kepada MTL tadi, dan juga paras kenaikan air laut, sama ada paras air surut ataupun air pasang. Jika bertembung antara jumlah hujan yang banyak dan juga paras air yang meningkat, air pasang besar, itu yang akan menyebabkan berlakunya kemungkinan skala akan lebih besar lagi lah. Saya kira itulah asasnya Fatin sebenarnya untuk kita mengetahui macam mana cara fakta dan informasi dah diberikan, tapi kadang-kadang kita ambil endah tak endah dan kita sendiri pun tak tahu nak jangka, tak pandai nak baca. Kita rasa banyak jabatan yang terlibat dalam pengurusan bencana ni sebenarnya telah mengual-ualkan dan mengulang-ulang tentang apakah faktor-faktor yang perlu diambil berat, tentang apakah persediaan information yang perlu mereka tahu dan juga apa persediaan yang perlu mereka lakukan. Tapi benda ni perlu kita ulang, dan kita sebagai masyarakat, netizen kita sendiri kena bertanggungjawab. Segala-gala bermula dengan diri sendiri. Jadi kita kena cakna lah. Kalau laporan dibagi, maklumat telah diberi, kita kena bertanggungjawab. Contohlah yang tahun lepas berlaku banjir di Selangor. Memang tidak nafikan ramai yang masyarakat marah kepada badan-badan penyelamat ni kerana lambat menyelamat, sampai. Tetapi kita kena ingat bahawa kita punya pusat panggilan adalah 99 panggilan kecemasan tu mesti ada central pusat panggilan yang berpusat. Jadi bila sampai panggilan masyarakat tu, dia akan channel pula kepada agensi-agensi yang terlibat. Dan pada masa itu mungkin panggilan tu queue. Jadi mungkin akan lambat sampai kan. Apa salahnya kita sebagai masyarakat cakna, bertanggungjawab, kena pasti surrounding kita. Kalau rumah kita berhampiran dengan balai bomba contohnya, ambillah nombor balai yang terdekat. Jadi kalau kata berlaku kita terperangkap, kita terus direct call balai yang berhampiran supaya bantuan tu dapat segera sampai kepada kita. Itu antara yang perlu dilakukan. Saya rasa ini adalah satu benda, satu tips lah kalau kita dalam keadaan kelang kabut kan, kita perlu sediakan perkara-perkara ini. Baik, kita nak dengarkan banyak lagi daripada Puan sebenarnya, tapi sebelum tu kita nak bawakan perhatian penonton untuk kita saksikan VT yang disediakan berkenaan laporan kita hari ini. Kita saksikan. Sedih dan kecewa, itulah perasaan yang dapat digambarkan oleh Siti Nur Farhana sekeluarga apabila terpaksa berhadapan dengan bencana banjir yang terburuk pada Disember lalu.
Tidak menduga musibah yang melanda, Farhana mengakui peristiwa yang memeritkan itu telah memberi kesan trauma buat dirinya dan keluarga. Akibat bencana yang menimpa mereka, kini lebih berhati-hati ketika musim hujan. Waktu tu kita orang dekat rumah macam biasa. Lepas tu memang daripada Jumaat tu hujan non-stop everything semualah. Tapi kita orang macam, yelah sebab dah lama duduk kat sini apa semua kan. So kita orang tak jangka lah yang sini akan naik apa semualah. Tiba-tiba macam tengah hari dalam grup WhatsApp lah. Grup WhatsApp taman semua cakap, air dah naik dekat area section 23 tu. Air dah naik, cuma dia tak melimpah lagi lah. So kita orang pun macam okay, ready. Tapi macam kita memang dalam kepala tu tak expect langsung lah yang sini akan kena. Nak pack apa, sebab macam tak ada pengalaman langsung sebelum ni. Banjir semua, macam kita macam gabra lah. Pack. Tapi kita macam santai lagi kan. Tak tahu nak pack apa. Okey lah, pack baju, ambil dokumen. Tapi letak kat depan rumah. Macam tak letak lah dekat dalam kereta semua. Sebab macam orang kata, tak mungkin sampai sini. Tak mungkin sampai depan rumah kita semua kan. Meskipun mengalami hampir 90% kemusnahan akibat kejadian banjir itu, namun Farhana sekeluarga tetap bersyukur kerana masih diberi peluang untuk terus hidup dan terselamat daripada bencana tersebut. Terus masukkan barang semua dalam kereta. Bila dah bonet tu penuh lah dengan barang-barang penting, baju apa semua, saya alihkan kereta lah dekat bahagian depan kawasan flat depan rumah ni. Sebab kawasan situ je yang macam tinggi sikit lah dia punya ni. 5 lebih 6 macam tu. Air dah kat depan rumah, dah masuk dalam. Waktu masuk dalam tu macam slow lagi lah, tak tinggi lah, tak laju. So kita fikir, okey tak apa kot, banjir ni mungkin bawah lutut je kot. Macam boleh stay kat rumah je kot apa semua. Sekali bila dia once banjir tu masuk dalam rumah tu, memang laju air naik semua. Tahu-tahu je zap dah terus bawah lutut. Fikir anak-anak je time tu kan. Sebab macam kalau kita tidur kat dalam kereta apa, kita tak kisah. Tapi macam fikir anak-anak je. Lebih kurang 25 tahun menetap di situ, Farhana kini lebih peka dalam membuat persiapan serta persediaan dalam menghadapi musim tengkujuh, terutamanya pada hujung tahun. Daripada pengalaman saya lah, first thing first yang memang paling penting lah, macam yang saya nampak orang selalu kita ada je dalam Softmat kan, orang kata sediakan satu beg, letak baju, letak ni apa semua. Saya rasa apa yang penting macam barang-barang yang macam dokumen-dokumen tu saya dah ready je, tinggal kita main ambil je. Pada saya kalau macam dari segi pemakanan yang pack, diorang kata pack apa yang ready to eat everything semua tu, dan air mineral kot pada saya. Sebab saya bila dah banjir ni, air kotor, kita nak mengharapkan makanan tu tak sangat kot. Saya rasa macam sekarang ni kita kena readykan air kosong, air minum untuk anak-anak. Macam kita dewasa mungkin tak berapa sangat lah, tapi kita kena fikir anak punya keperluan. Sediakan payung sebelum hujan. Biarpun pelbagai persiapan telah dilakukan Farhana dan suami, namun baginya apa yang paling penting adalah nyawanya dan keluarga selamat. Farin, Puan, saya kira ini perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat dan juga mungkin ada yang tak sedar, tapi itulah sebenarnya persiapan kita sebelum kita menghadapi banjir dan sebagainya. Jangan nampak air dan naik baru nak bungkus barang apa semua. Okey, kita nak ambil peluang juga untuk tanya kepada Puan, bagaimana agaknya kalau kita melihat tadi ada satu stigma yang mana ingatkan air tak naik tapi naik. Mentaliti orang kita ni yang baru terjadi, baru nak bertindak. Bagaimana Puan? Biasa macam tu. Bila terkena diri sendiri, baru kita nak beringat kan. Yang sebaik-baiknya kita dah tahu. Kita pun dah diperingatkan dari masa ke semasa melalui media, melalui televisyen kan. Supaya kita bersedia. Jadi perlu ingat bahawa jika kita memang berada di kawasan yang memang rendah, berisiko untuk banjir, jadi buat persediaan awal. Kata beg kecemasan ke, dokumen-dokumen kita tu kita simpan dulu, dan untuk supaya bila berlaku kecemasan banjir ataupun apa, senang kita grab dan kita keluar. Betul. Ya? Dan silalah bagi kerjasama kepada pasukan penyelamat ya, bila kita minta keluar untuk ke tempat PPS atau pusat pemindahan sementara, itu bermaknanya situasi dah semakin kritikal. Jadi patut bagi sama untuk keluar
untuk keselamatan diri dan juga keluarga lah. Itu adalah sangat penting lah. Okey. Dan bukan itu sahaja, bukan diri dan juga keluarga. Kadang-kadang mereka ni berfikir macam alamak, macam mana kereta dia, macam mana motor, harta benda dan sebagainya kan. Kita nak kongsikan sebenarnya dengan penonton juga bagaimana untuk kita nak buat persiapan untuk menyelamatkan harta benda kita, termasuklah kenderaan. Cukup menarik. Hari ini juga bertuah kita bersama dengan Puan Sazaimah Saiun. Apa khabar Puan? Baik. Okey, yang lebih juga mesra dengan panggilan akak mekanik. Akak mekanik. Akak mekanik. Okey. Puan Saimah, kita nak tahu juga macam mana apabila satu-satu keadaan banjir ataupun bencana tu kita nak selamatkan kereta kita ni. Sebenarnya kalau kata kita dah start nampak banjir dah start naik, the first kali kalau kita boleh elakkan bawa kenderaan ni ke tempat yang tinggi. Okey. Maksudnya preparation first, bawa kereta Itu langkah pertama. Langkah pertama. Langkah kedua, ambil dokumen dalam kenderaan. Kadang-kadang ada benda-benda yang macam contoh, kadang-kadang ada orang letak grant kat dalam. Betul. Kadang-kadang ada pula letak pasport, handphone ke, take it out. Terutama charger ke apa, kita cabut keluar. Dah ada yang tu kita buat, kalau kita tengok memang kita tak boleh move lagi. Maksudnya, exit, I tak boleh movekan kereta, tak boleh apa. Yang kita kena boleh buat, kalau kita tengok kat sini, kita buka. Maknanya tadi ke tempat tinggi tu dah tak sempat dah. Dah tak sempat dah. Dah tak sempat. Kita buka battery terminal. Okey. Battery terminal ni normally standard untuk kereta-kereta lain ni lah. Kita kena buka di saya kena ambil perhatian ni. Dan juga di sini. Dua ni saja. Okey. Kita buka, disconnect. The moment kita disconnectkan bateri, so tiada current yang akan pergi ke ECU, TCU. So dapat mengelakkan costing untuk repairing kemudian. Risiko rosak tu mungkin ada tetapi minimize. Sebabnya the moment kita cut off current supply, so all the electronic punya barang dah tak dapat current supply. So kalau dia on, then air lalu kat sini, apa jadi? Short circuit. Dia merosakkan. Habislah rosak semua. Tapi sekarang ni ada banyak macam kereta kenderaan yang hybrid dan sebagainya. Adakah orang kata langkah dia sama juga? First, mana pun kita elektrik ataupun kita hybrid, kita tak ada main battery. Yang ini kita panggil starting point punya battery. Tetapi dia ada langkah kedua, kalau macam elektrik dengan hybrid ini, dia ada lain-lain fuse yang you perlu tarik. So macam tu kena, orang kata setiap owner, ni minimum requirement lah. Dia kena tahu kenderaan dia. Kenderaan aku ni macam mana? Then how? Itu sebenarnya. Minimum. Pergi ke workshop, tanya. Itu minimum yang dia kena buat lah. Baik, saya pasti untuk kereta ni ada perkara lagi yang kita boleh lakukan. Tapi sambil kita berbicara mengenai elektrik ni, Puan Saini, untuk mereka yang kat rumah pula, kadang-kadang ni bila dilanda banjir dan sebagainya, ada banyak perkara yang berkaitan elektrik dan elektronik yang mereka terlupa. Apa nasihat? Sebenarnya paling penting lah kalau kata kita rumah kita naiki air, rumah kita naiki air, pentingnya kita ingat bahawa kita tutup switch kita dulu. Switch elektrik, switch perkakasan kita, gas kita tutup. Supaya itu untuk mengelakkan renjatan lah. Bila paras air dah naik tu, kita tahu situasi bagaimana, di luar pun bagaimana. Jadi untuk keselamatan diri kita dulu, kita tutup semua switch-switch yang berkaitan tu sebelum kita keluar. Dan bila kita dah tutup tu, kita make sure tak ada yang tertinggal lah. Maknanya tertinggal tu bagi ahli keluarga kita dah keluar dulu, kita lah orang yang paling akhir untuk keluar bagi memastikan isi rumah dah selamat. Itu paling penting sekali lah. Sebelum kita bawa seperti Puan Zaimah tadi kata, dokumen-dokumen penting kita dah siap pack dan kita bawa terus. Masa tu hanya perlukan keselamatan diri dan keluarga. Kita tinggal dululah kita punya harta benda tu. Yang penting kita selamatkan nyawa, anak dan juga keluarga. Kita terlupa dia ingat banjir, hujan, risiko kebakaran tu tak ada. Sebenarnya sangat ada. Betul, dalam kita terbakar, dalam kita menangani banjir-banjir, berlaku juga kes-kes kebakaran. Dan kita baru ni kita tengok satu keluarga tu kan. Jadi kita bercerita pasal kereta ni kan. Saya seru kepada masyarakat supaya dalam sebuah kereta tu letakkan fire extinguisher at least satu. So jadi kita boleh gunakan untuk keselamatan diri kita, pada masa yang sama kita boleh membantu orang lain. Betul. Setuju. Kita berjumpa dengan kemalangan macam tu, kita mampu melihat tapi kita tak mampu membantu. Jadi akan meninggalkan kesan di hati lah. Betul. Okey. Saya nak tanya juga kepada Puan Saimah kan. Ada saya pernah tengok dalam satu VT tu yang mana dia balut kereta dia. Dia balut. Adakah itu betul caranya tu macam mana? Actually di online ni kita boleh beli satu beg plastik lah. Kita kata bungkus kereta. Memang itu orang kata dapat membantu mengelakkan air masuk. Dia memang bukan beg plastik biasa jangan beg plastik hitam solitik kita sama tak boleh sebab dia airnya ada pressure. So kita nak make sure pressure tu dia dapat seal out. So dengan beli barang plastik ni dimasukkan kereta dan dia ada ikatan lah yang akan dibenarkan lah. Wah, dia macam lain macam mungkin ramai tak pernah saksikan tapi mesti ramai nak tahu juga macam mana cara nak menggunakannya seperti mana yang kita ke depan sikit lah. lihat di TV sekarang. Kita kongsikan bersama dengan penonton. Boleh.
Okey, Puan Zaimah boleh ceritakan step Ada by step banyak ni. langkah dia Kalau sebenarnya. tengok sini ni tak boleh seorang punya lah. Kena 2 orang punya kerja. First kita keluar daripada parking, kita ambil plastik tu dulu. Okey. Dan kita angkat 2 orang dan seorang masukkan kerendaan. Bila kerendaan dah dimasukkan, orang kata make sure macam tadi lah, everything off semua. Macam yang ni, you tak payah buka bateri pun tak apa. Okey. Lebih Tapi nak selamat buka juga kot kan pun boleh. Okey, then sebab kalau you start, you dah dalam beg plastik, dah tak boleh nak move around. Takut koyak pula. Okey. Dan bila dah masuk, sebenarnya dia ada satu macam tali kita tarik. Dia jadi macam uncang. Then dia seal, then dia akan ikat pergi ke towing hook di hadapan. So maksudnya daripada belakang dia akan hookkan sampai ke depan, ikat. Nanti akak mekanik kena buat video ni, kita perlu Boleh. di Betul, media nampak tu. sosialnya. Ini dah dibungkus rapi lah. Yes. Macam bungkus kereta nak hantar At least you bayangkan kalau dia buat macam ni, mungkin dengan modal bawah 500. Berbanding kalau dia tak buat, dia Berapa kena kos buat. dia? Sekarang ni yang saya buat ada 10 biji kereta, minimum requirement 5,000 ke 8,000. Baik, ini seperkara lagi. Ini juga cukup menarik. Dan kemudian satu hal yang orang kata, kena tutup exhaust ni. Macam mana pula gini, kita nak sebabnya buat tu? bila orang kata antaranya lah exhaust ni boleh masuk air. Masuk air tu tak apa lagi, tapi kita takut masuk lumpur. Saya akan tunjukkan apa yang kita perlukan. Itu dia. Betul kan? Betul. Sebabnya yang kita takut masuk lumpur. Bila masuk lumpur agak susah sikit nanti nak keluarkan bila dia starting, bila kereta dah boleh start. Saya tunjuk sikitlah. Boleh? Come. Kita nak pergi ke exhaust kan? Ya. Puan Zaini, kita tengok ni. Kita sama-sama? Ya. Mana tu? Puan saya ni pernah kereta tenggelam ke? Belum ada pengalaman lagi. Belum ada pengalaman lagi. Alhamdulillah. Okey, sebab kereta ni dia punya exhaust ke dalam. So agak jauh Ini untuk saya kita. kamera saya kena meniarap. Kita letakkan begini. Kita Boleh, balut. Okey, dia- nampak. The first thing balutan pertama lah. Okey, tak apa. Saya sambil-sambil tu. Okey, kita tutup kepala exhaust tu dengan plastik. Dan kemudian kita tampal dia dengan selotip tu di keliling lah. Yes. Contohnya macam ni lah. Ini susah sikit lah ke dalam. Tak apa, kalau ke dalam maknanya kalau betul-betul ni kita dah bagi dah kat bawah tu. Betul. Kita So at least dia dapat minimum. Sebab kalau macam air masuk tu tak apa. Kalau dengan lumpur mungkin ada something. Dekat sana tu ada kita panggil catalytic converter. Takut benda tak akan rosak. Okey. Ini satu tips yang terbaik. Okey. Baik, Puan Zaimah, kalau kita tengok sebenarnya ini cara yang terbaik kalau mereka di rumah dengan selesa, pastinya dah bagging dan kemudian memilih plastik yang betul, yang tebal dan juga masking tape yang lebih orang kata kukuh Kuat lah. Macam ni dia lembut sikit. So you ambil yang high punya lah. Dia punya untuk seal out lah. Tapi macam yang cakap tadi lah, kita kena tahu level dekat mana. Betul. Kalau kata orang kata macam sekarang ni banyak banjir terkejut. So yang terkejut tu yang sebelum tu kita jangan fikir alah tak mungkin. Kita letak ini. If it happen to me. Betul. Aku dah buat first precaution ke belum? Kalau aku dah buat, at least aku okeylah. Tapi kalau tak buat, menyesal kemudian dah tak ada guna. Betul. Tapi saya kira juga apa yang kita nak buat persediaan ni kita kena lakukan dengan tenang. Maksudnya persediaan awal kita lah. Janganlah ada macam dah air Nanti naik. air dah separuh kat kereta. Saya takut nanti baru nak mana tutup. dia tapekan salah ke apa kan. Okey. Puan Zaimah, mungkin di hujung kita nak sebelum kita berhenti rehat kan, kita nak kongsikan juga apa sebenarnya yang paling penting lagi-lagi untuk wanita ni Puan Zaimah. Okey. Macam untuk perempuan bagi saya senang lah. First kali kalau tak boleh, kalau boleh kereta tu pergi bawa. Kalau contoh terutama rumah apartmen kereta parking kat basement. Betul. Ya. Okey, so saya banyak klien saya kebanyakan problem dia betul lah. So puan, dah tak boleh puan. Try dulu bawa keluar. Kalau dah tak boleh, tadi macam saya cakap, seal. Kalau seal dah tak boleh, buka bateri. That's the minimum. Itu sahaja langkah Kalau awal kata dia. contoh cakap lah, saya tak pernah buka bateri lah. So what you do? Pergi kat YouTube, how to Senang sekali. Di hujung jari kan. so jangan macam gelabah-gelabah. Tapi macam tadi puan cakap lah, persediaan. Tools ada tak? Betul. Siapa yang tengok tools dalam kereta dia ada? Nak buka skru sekali bila terjadi, tools tak ada, tu agak susah lah.